اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4, baris ke-14 daripada bawah. Muka surat 4, baris ke-14 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan erti wajib pada syarak itu barang yang diberi pahala atas mengerjakan dia dan diseksakan atas meninggalkan dia. Contoh seperti mengetahui dengan ada Allah Ta'ala, maka diberi pahala atas mengetahui itu dan diseksa atas ketiadaan mengetahui. Dan erti wajib pada akal barang yang tiada tasawur, tiada tergambar, tiada terupa pada akal ketiadaannya, seperti mengambil lapang bagi jirim. Dan erti wajib pada syarak itu barang yang diberi pahala atas mengerjakan dia dan diseksa atas meninggalkan dia. Dan erti wajib pada syarak. Apakah makna wajib pada syarak? Kemudian di hadapan, apakah erti wajib pada akal? Apa erti wajib pada syarak? Apa erti wajib pada akal? Yang mana terdahulu permulaan yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala ni mengetahui akan segala sifat yang wajib pada akal pada hak Allah Ta'ala. Jadi dua wajib disebut. Yang pertama, wajib pada syarak mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iaitu mengetahui segala sifat yang wajib pada akal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini dua wajib. Satu wajib pada syarak, satu sifat yang wajib pada akal pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza. Jadi dua kali didatangkan wajib. Maknanya satu wajib pada syarak, satu wajib sifat yang wajib pada akal pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza. Jadi wajib syarak satu, wajib akal satu. Jadi apa erti wajib syarak dan apa erti wajib akal? Jadi didatangkan apa erti wajib syarak, kemudian didatangkan apa erti wajib pada akal.
Cuma hak erti wajib pada akal ni, hak pada akal didatangkan 3. Apa erti wajib pada akal? Kemudian mustahil pada akal. Yang ketiganya harus pada akal. Didatangkan hukum akal 3. Wajib, mustahil, harus. Tetapi berkaitan dengan hukum syarak didatangkan 1 je, wajib syarak. Apa erti wajib syarak? Dia kalau kita pergi pada hukum syarak, dia ada 5. Hukum akal 3, wajib, mustahil, harus. Tapi hukum syarak ada 5. Tapi kitab Faridatul Faraid ni ambil hak tepat inok aja. Apa tepat inok? Permulaan yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan Allah. Apa makna mengenal akan Allah? Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan sifat Allah. Sifat Allah ada sifat wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Jadi poin di sininya hak wajib pada syarak aja. Hak hukum syarak yang lain tak cara sini. Adapun hak mengetahui akan sifat Allah, sifat wajib pun kita kena tahu, sifat mustahil pada akal pun kena tahu, sifat harus pada akal pun kena tahu. Jadi dia mari hak berkenaan je lah. Mana berkenaan? Wajib pada syarak. Mana hak berkenaan? Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Hak ni hak berkenaan. Ada ni. Kan kita terdahulu kan. Dan maka wajib pada syarak. Maka ni tafriq kata wajib atas mukallaf permulaannya mengenal Allah. Tafriqnya maka wajib pada syarak. Ni. Dia nak ceritalah apa erti wajib pada syarak. Maka wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan segala yang wajib pada akal. Wajib pada akal. Pada hak Tuhan kita Jalla wa'azza. Dan barang yang mustahil atasnya, barang yang mustahil pada akal atas Allah Ta'ala, dan barang yang harus baginya bagi Allah Ta'ala, mana sifat yang harus bagi Allah, sifat yang harus pada akal bagi Allah. Jadi sifat hak wajib atas mukallaf pada syarat mengetahuinya 3 sifat yang kita kena tahu. Sifat wajib pada akal bagi Allah, sifat mustahil pada akal bagi Allah, sifat yang harus pada akal bagi Allah. Jadi hak hukum akal mari 3 lah sebab berkenaan. Wajib pada syarak 1 je kan. Jadi hak berkenaannya wajib pada syarak. Didatangkan apakah erti wajib pada syarak. Kalau dalam kitab Al-Misbahul Munir dia mari kelima-lima hukum syarak. Wajib pada syarak, sunat, harus, haram, makruh. Tu hukum syarak 5. Kalau dalam kitab Al-Misbahul Munir dia bagi 5. Dan kitab Faridatul Faraid kita nak bicara apa di sini? Sebab hak berkaitan dengan belajar ilmu akidah tak ada sunat wajib belaka, wajib aini ataupun wajib kifayah, wajib belaka. Hak tu wajib belaka tu. Hak berkaitan dengan ilmu tauhid, ilmu usuluddin ni. Tapi dalam kitab Al-Misbahul Munir dia tak cerita 1. Tak cerita hanya wajib pada syarak, cerita sunat, harus, haram serta makruh. Hukum 5 dia panggil itu. Hukum syarak yang 5. Hukum syarak yang 5. Dia panggil hukum, kadang-kadang dikenali dengan hukum taklifiyah dia panggil. Kalau disebut kata hukum taklifiyah, kita pun faham. Apa dia hukum taklifiyah? Hukum syarak 5 tu lah. Taklif ni hukum yang memberati akan kita. Taklif. Orang hukum yang memberati atas kita. Kita yang diberati hukum ni, yang diberati hukum, yang kena berati hukum. Isim maf'ulnya mukallaf. Apa makna mukallaf? Mukallaf ni mereka yang ditaklifkan syarak. Mereka yang diberati syarak. Mesti buat, mesti tinggal. Ni taklif dia panggil. Hak dalam kita baca dalam wirid solat tu lah. La yukallifullahu nafsan
illa wus'aha, tidak ditaklifkan, tidak memberati oleh Allah akan seseorang melainkan perkara yang mampu diusahakan. Tidak ditaklifkan, tidak diberati. Jadi 5 hukum syarak ni dia panggil hukum taklifiyah yang 5. Hukum taklifiyah yang 5. Mana hukum syarak ni lah? Hukum syarak ni hukum bahasa Arab, bukan bahasa Melayu kita. Syarak pun bahasa Arab, bukan bahasa Melayu kita. Hukum ni keputusan. Tu hukum. Syarak ni undang-undang peraturan agama. Tu. Syarak, undang-undang ataupun peraturan agama. Hukum ni keputusan. Mana kalau kata hukum Allah, keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Tuhan putuskan wajib. Tuhan putuskan sunat. Tuhan putuskan haram. Ini panggil hukum Allah. Keputusan. Dipanggil dengan hukum syarak, keputusan undang-undang agama. Keputusan undang-undang agama. Jadi keputusan undang-undang agama ni ada 5. Wajib, sunat, harus, haram, makruh. Wajib, bahasa Arab wajib. Sunat, dia kita sebenarnya bukan sunat. Dia sunnatun bahasa Arab. Jadi kalau kita sebut kat kita kok sunnah. Sunnah dia wajibun, terjemah dengan wajib. Haramun bahasa Arab, terjemah dengan haram. Makruhun, terjemahnya makruh. Satu tak apalah, terjemah dah tu. Tak suka pula. Terjemah dah tu. Apa terjemah serupa dah jadi serupa. Hak kita tak erti bahasa Arabnya mubahun. Mubah. Apa? Kita tak tahu tu, kita tahu harus je. Arabnya mubah. Mubahun, terjemahan Melayu harus. Hati je terjemah Melayu sungguh. Siapa ke hak Arab kita tak tahu. Harus pada syarak. Arab bunyi mana? Mubah. Hati kita tak tahu dah. Jadi hak agak dia timbul keliru sikit adalah sunnatun, dia terjemah dengan sunat. Jadi sunat. Maka keliru kitanya. Apa beza sunat dengan sunnah? Jadi timbul keliru. Apa beza sunat dengan sunnah? Sunnah samalah. Sunnah mana? Sunnah hukum 5. Bukan sunnah dengan mana tariqah an-nabawiyah. Bukan. Sunnah dengan tariqah an-nabawiyah ni hak perjalanan hak Nabi. Hak wajib pun sunnah nabawiyah juga. Kalau sunnah dengan makna sunnah hadis, hak sumber yang kedua pada agama, tu pergi pada istilah ilmu hadis pula tu. Tu lain pula. Itu sunnah sumber yang kedua dalam agama kita, Al-Quran dan sunnah. Itu pergi pada sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dengan makna tariqah an-nabawiyah. Kenapa? Perjalanan hak Nabi. Hak Nabi ni sunnah dia panggil. Hak wajib pun sunnah juga. Ni belajar agama ni wajib ni. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak perjalanan Nabi. Jadi perjalanan Nabi ni ada hak wajib, ada hak sunat. Ni sebut kata sunnah Nabi, nampaknya serban, janggut gitu je. Itu hak sunnah Nabi juga, tapi hukumnya sunat. Ni belajar ilmu agama ni, ini sunnah hak besar ni. Ini wajib ijma' ulama. Kemudian sunnah dengan makna hukum syarak yang 5. Tu sunnah, terjemah dia sunat. Jadi situ ada jadi keliru sikitlah. Sebab wajib
haram, makruh, Arab dengan terjemah Melayu sama. Kemudian hak mubah itu tidak tahu, kita tahu haru je. Tapi sunnatun, hukum syarak yang 5, ambil sunnatun juga tapi sebut kok lain, sunat. Sunat tu dak sunat lagi tu, tu baru sunat. Kalau sunat pula lain pula mana. Dah. Budak ni sunat tak lagi ni. Tu sunat dengan mana khitan. Tapi bunyi lain sikit. Dah, ni sunat, lepas tu sunat. Dah, ada sakdu apa panggil? Ada. Tu bila mu nak sunat? Bila mu nak sunat? Lepas tu tanya pula, dah sunat ni wajib ke sunat? Dah kata sunat. Dah kata sunat. Dah berkhitang tu kan kata sunat. Dah apa hukum wajib ke sunat? Dah sunat. Tu kan ni. Dah jadi apa sebut sunat? Berkhitang tu apa sebut sunat? Sebab disunat ke kan ni? Sebab disunat. Oh, kalau berkhitang sunat, ayah berkhitang. Buat sakit ke diri buat apa? Siapa ke huru-hara budak sekali masuk bilik doktor lari keluar. Lama-lama masuk bilik doktor lari keluar. Oh, kalau bos sunat apa nak pisahnya? Biar ke diri. Apa hukum? Dah kata sunat. Tahu tak tahulah. Cuma kita panggil sunat. Berkhitang tak panggil sunat. Tapi kita mazhab Syafi'i berkhitang tu hukum wajib. Berkhitang hukum wajib mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali bagi lelaki. Hak sunat berkhitang tu mazhab Hanafi dengan Maliki. Tapi hak sunat mazhab Syafi'i kita ni, hak bersunat tu lah berkhitang tu, mazhab Syafi'i kita ni hukum wajib. Tapi apa panggil sunat? Ke bahasa buku bersunat ada tak? Berkhitang bahasa bukunya bersunat ada? Ada tak bahasa buku bersunat? Hak kita cakap teranung tu sunat tu cakap teranung. Bahasa buku ada tak bersunat? Berkhitang tu mana disebut dengan bersunat? Sebab apa? Takut bersunat ni mana berkhitang tu sunnah nabawiyah. Tu sebab dia kadang-kadang timbul bahasa Melayu ni dia ada juga dia punya ambilan dia sebab apa? Bersunat mungkin berkhitang tu adalah sunnah nabawiyah. Sunnah Nabi SAW. Cuma khilaf ulama sunnah ni wajib ke jatuh hukum sunat. Mazhab Hanafi Maliki dia jatuh hukum sunat. Mazhab Syafi'i Hambali jatuh hukum wajib. Jadi kita hak asalnya sunnatun, wajibun, sunnatun, mubahun, haramun, makruhun. Jadi sunnatun, jadi terjemah kitanya jadi macam serupa tapi lain jadi sunat. Dia sepatutnya sunnah. Kalau nak ikut Arab lah, tapi tak apa. Sunat lah tak bahas dah. Faham tak? Sebab ini bab bahasa. Dah bahasa Melayu kita sebut sunat lah, tak ada masalah. Tapi jadi oleh kerana Arab sunnah, Melayu terjemah jadi sunat. Jadi orang pun tanya pula apa beza sunnah dengan sunat? Bezanya sunnah bahasa Arab, sunat bahasa Melayu terjemahan. Hak sunnah mana ni? Sunnah hukum taklifiyah yang 5. Bukan sunnah hak sumber yang kedua tu. Al-Quran sunnah tu hadis Nabi SAW. Ni ada orang yang keliru antara dua ni. Dia kata hadis Nabi sunnah, sunat je nak ikut boleh, tambah ikut boleh. Kok mana pula gitu? Faham tak? Sekarang ni Al-Quran dan hadis. Jadi hadis ni dia kata sunnah. Dia pilih sunnah ni nak ikut boleh, tambah ikut boleh. Jadi gitu. Dia dikeliru antara sunnah sumber yang kedua lepas Al-Quran dengan sunnah hak hukum taklifiyah yang 5. Kereta alam bunyi TAM 6006. Alam dia bunyi. Tak mau tutup pun tak apa dah.
Habis bateri. TAM 6006. Dia kalau alam bunyi ni lepas wayak nombor, bangun tu ria biasa je. Kereta menghalang laluan. Bangun tu tak sedap. Bangun. Letak kereta tak pandai. Menghalang laluan. Dia jadi, faham tak ni? Dia jadi, orang tengok sikit. Dia ni. Kalau bos takat lampu tak tutup ke, alam bunyi ke, lepas tu kita bangun, lepas tu tak kata dia orang. Kadang-kadang kan, lampu tidak ditutup. Tu tak pelik lah tu. Tapi kalau menghalang laluan, jadi nampak pelik sikit. Kita pun bangun. Minggu depan nombor kita naik sekali lagi. Orang pun ingat minggu lepas sekali dah. Kita ni ada orang jaga ni, parking. Mujalah ada orang jaga. Sebab takut jadi bolong kan. Jadi bolong. Dia ada petok, ada apa dah pun kena jaga juga. Jadi pakai ni alien ni ada lagi tau. Ada lagi alien ni. Belakang ni tak ada tau. Dan dia sekarang ni bukan zaman dulu. Zaman dulu ni butuh basikal jalan kaki je. Jadi parking tak mustahak mana orang dulu. Nak pergi Masjid Surah tak tinggi-tinggi motor, basikal. Kalau biasa-biasa kau jalan kaki. Sekarang ni kalau tak ada parking payah nak buat program. Buat kelas pun payah. Sebab orang ni ialah orang hak belajar ni ramai orang puang. Orang puang ni bukan nak kata kau puang sini. Orang puang ni dia mustahak sikit pak parking tu. Dia kalau susah-susah kena parking jauh-jauh apa semua, dia orang payah sikit tahu kan. Jadi ada orang salah faham. Sunnah sumber yang kedua, Al-Quran sunnah. Maka dia pun kata sunnah hadis tu nak pakai boleh, tak mau pakai boleh. Dikira kepada hukum sunat, hukum 5. Lepas tu sunnah ada makna tariqah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Sesiapa yang mengasaskan pada Islam satu jalan yang baik. Satu jalan yang baik. Kita mengasaskan satu jalan baik, maka pahala bagi kita dan pahala bagi kita dan orang yang mengikuti jalan yang kita asaskan tu, pahala balik kepada orang yang mengasaskan. Sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan. Tu berat tu. Sesiapa yang mengasaskan pada agama kita jalan yang jahat, maka dosa mengasaskan dan dosa atas dia orang yang mengikuti hak jalan dia tu. Jadi macam contohnya yang menyusung, yang mengasaskan kitab, contohnya kaedah kitab tauhid, kaedah kitab fiqh, kaedah kitab, tapi mengasaskan. Masa Nabi tak ada tu, kaedah kitab tu tak ada. Ulama yang mengasaskan, ulama yang menyusung, menyusung sifat Allah, sifat Rasul. Ulama yang menyusung, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini akidah Mu'tazilah pun susun. Kita pun ikut hak yang diasaskan oleh ulama-ulama muktabar terdahulu sampai ke kiamat. Ulama-ulama tu dapat pahala sebab kita ambil daripada asas dia. Sebaliknya kalaulah contohnya Mu'tazilah, contohnya Syiah, siapa yang mengasaskan Syiah yang terpesong dalam agama, maka sampai ke kiamat selagi Syiah tu orang teruk, dia akan dapat dosa sebab dia yang mengasaskan. Dia yang mengasaskan. Jadi situ sunnatan hasanatan dengan tariqah, jalan. Itu sunnah. Tapi kita sunnah pergi kepada hukum taklifiyah yang 5. Hukum syarak wajib, sunnah kita terjemah dengan sunat. Hak buat boleh pahala, tinggal tak berdosa itulah. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Perkara yang dijanjikan pahala atas mengerjakan dia dan tidak dijanji seksa, dan tidak dijanji seksa atas meninggalkan dia. Ni kita kata sunat, tak buat tak apa, gitu. Walaha sunat ni dalam kitab meninggalkan perkara sunat,
rugi. Dia tak gitu. Sebab wajib, sunat, harus, haram, makruh dipanggil hukum taklifiyah kan. Taklif ni hukum yang memberati atas kita. Taklif ni memberati atas kita. Memberati ada dua. Memberati pada buat, mesti buat. Memberati pada tinggal, mesti tinggal. Ni dua. Jadi taklif ni memberati kepada kita yang baligh serta berakal. Siapa yang diberati? Orang baligh, orang berakal. Yang kita panggil orang mukallaf tu. Jadi berati ni dua. Satu berati pada buat, satu berati pada tinggal. Berati pada buat pula dipecah dua. Berati pada tinggal dipecah dua. Satu berati pada buat yang putus. Kok mana kena buat, tak ada pilihan. Ini panggil wajib. Satunya berarti buat, kena buat, tapi berarti tu longgar. Kalau tak buat tak dijanji seksa, tapi rugi sebab meninggalkan perintah Allah. Dia kena duduk gitu. Kena faham tu. Sunat ni syarak memberati kita pada buat, kena buat. Tapi dia taklah berarti macam wajib. Dia berarti pada buat ni berarti yang longgar dia panggil. Dia panggil tuntutan yang longgar. Tuntutan yang kita panggil apa? Kendor. Tapi tuntut tak pada buat? Tuntut pada buat. Tapi tuntut yang longgar, tuntut yang tak mana tak putus. Mana kalau tak buat kau rugilah awak. Dah kena seksa ke tak? Tak. Tapi rugi lah. Sebab tinggal suruhan Allah Subhanahu wa taala. Dia gitu nak hurah sunat. Ning sunat, sunat je. Tak apa lah. Bunyi itu. Bunyi panggil apa ni? Sunat je. Mujur kat sunat. Tak apa lah. Tak kata, sunat? Allah lama kena tak tahu ruginya. Tak jawab gitu dok. Kerana kita jawab? Kita tahu sunat, kita jawab kerana? Mujur sunat je. Tak kata, sunat? Tak tahu saya nama kening, tak buat saya ruginya lah. Tak ada jawapan tu. Dia sebenarnya tepat nilai kita ni memang orang yang patuh sungguh kedak, bukan nilai kepada hak tuntut buat hak putus, hak tak dapat tidak tu. Hak tu mesti siapa-siapa pun tak nak ngelak dak tu. Dia nak tengok kita ni betul-betul dak patuh kepada suruhan Allah, hak sunat. Sebab sunat tu suruhan Allah. Lepas itu suruhan Allah. Sini tempat nilai. Tapi suruhan Allah ni dak putus. Maknanya kalau tak buat, tak janji seksa. Dia tak situ je. Tak janji seksa. Tapi kalau buat, pahalalah akhirat. Tapi kalau tinggal, tak janji seksa. Tu je. Faham tak? Dia tak janji seksa saja. Maka ni hak tepat nilai sungguh ke tak sungguh. Ada sungguh ke tak sungguh kitanya. Kalau hak wajib, kita sungguh, kita patuh ke agama. Hak wajib buat belaka, hak tu tak ada arah tu. Hak tu suruhan yang putus. Tak buat kau kena neraka lah jawapan dia. Hak tu panggil apa ni? Tak ada arah. Mana apa? Pak tuntutan apa? Mandatori apa? Tak, mandatori tak panggil dah. Mandatori. Faham mandatori? Mana tak ada pilihan. Kena buat hak ni. Tu pelik apa tu? Sebab tu tempat nilai adalah kepada suruhan yang sunat. Dalam hadis kursi tu. La yazalul abdu. Apa dia ingat dah. Sebut semua. Apa? Dan nak sebut mula-mula tu, tak sebut mula-mula, tak sebut. Di tengah wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil tu.
Dia asalnya maksud hadis kudusi itu, makna seseorang hamba tidak akan takarrub mampiri kepada aku dengan menunaikan perkara-perkara yang fardukan ke atas mereka. Tetapi sentiasa hamba aku takarrub kepada aku dengan menunaikan amal-amal yang sunat. Nak menghampirkan ibadat Allah dengan amal-amal yang sunat. Amal yang fardu, tu tetap dah. Faham tak? Amal yang fardu tu tetap dah. Tapi nak hampir hati dengan Allah dengan amal yang sunat. Itu bukan dalam kitab Hidayah itu salikin di awal dia tak ada. Didatangkan hadis kursi itu. Mana hampir dengan Allah dengan bin nawafil, dengan amal-amal yang sunat. Sebab itulah penekanan dalam kitab-kitab tasawuf lebih kepada amal-amal yang sunat. Sebab apa? Di situlah penentuan kita. Tapi mereka meringankan amal wajib. Amal wajib ada cerita dah tu mesti semua orang. Tapi orang bila pergi pada tasawuf tanpa berguru ataupun dia belajar dengan yang tidak berguru, jadi amal sunat. Hak wajib tak apa tadi, hak wajib tak apa. Tu pun orang nak hawa-hawa. Hak wajib ni tetap dah semua orang kena buat hak wajib ni. Hak sunat nak kena tekan. Sebab yang menghampirkan diri pada Allah adalah amal sunat. Kena tekan amal sunat tu. Tapi dalam kitab Hidayatus Salikin, Mazali sudah mengatakan bahawa perintah agama dua. Wajib sunat. Wajib sunat suruhan agama. Hak wajib ni diumpamakan dengan kepala modal. Hak sunat ni dipanggil keuntungan. Nah. Tapi nak keuntungan ni kepala modal kena ada. Tapi takkan nak balik modal untung dah. Nega apa pesen tu? Lama-lama makan modal. Tapi nak untung ni modal kena ada ke tak? Gitu ni. Tapi nak cukup modal saja. Tak nega gitu. Keluar pagi jual, balik. Macam mana nega? Balik modal. Okey dah? Okey. Balik modal okey. Ada orang nega. Orang nak keuntungan. Keuntungan tu sunat. Tapi kena ada modal. Hak perintah wajib ni untuk selamat di hari akhirat. Hak sunat ni untuk dapat darjat yang tinggi di hari akhirat. Ada. Nak selamat akhirat kena sempurnakan perintah wajib. Tak mahu selamat saja, nak darjat yang tinggi amal sunat. Tapi nak darjat yang tinggi dalam syurga Allah, kena selamat dulu. Selamat tu dengan amal yang wajib. Ada. Jadi salah faham lagi duk tekan hak sunat wajib tak cara. Tu salah pengajian begitu. Tapi memang ditekan akan amal-amal yang sunat. Sebab amal sunat suruhannya suruhan yang longgar, bukan suruhan yang putus, tapi suruhan. Kena mati itu suruhan. Hak ni hak tepat nilai, sungguh tak sungguh kita. Hak setakat buat wajib, tu tetap dah. Tak ada orang yang boleh ngelak tu. Hak wajib, hak sunat, suruhan. Begitu juga dengan larangan. Larangan ada dua. Satu larangan yang putus, haram. Satu larangan yang longgar, makruh. Tapi makruh larangan Allah. Cuma apabila dikerjakan tidak dijanjikan seksa. Tapi larangan kedak, larangan. Makruhun, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita makruh je. Campur pula makruh tu sedap pula. Makan budu, makan peta, makan jering. Sedap pula. Tu payah lalu lah tu. Dah lah. Makan peta, makan jering. Rokok boleh kena 3 meter. Kalau ngesurah 3 kilometer. Kalau kedai 3 meter, kalau ngesurah 3 kilometer. Dak orang makan ni peta saja jering. Saya tukar peta dengan jering ni kena mikir peta hok pegang tangan tu. Jering tu hok dia kena tu awal-awal sebab tu dia sebab tak pernah hubung mulu. Tak pernah hubung mulu. Tapi hok dalam sambal bilih tu, hok lalu tu panggil apa tu? Peta. Apa dia kecil?
Ha? Diri. Ada lalu tu nampak Al-Wanijah tu dalam sambal bilih. Ha? Dia potong. Sedap kot tu. Ha. Tak tahu sedap tapi rasa okey je. Tak rasa okey je, tapi kalau makan petang semua tak penuh. Jering tak penuh. Tak penuh. Tak akan. Tapi nak dalam sambal tu tak payah kata kita pilih-pilih dah ayah boleh makan. Tapi tak rasa gapo pun. Ha? Dia masak dia kurang rasa. Mungkin lah. Atau orang makan metoh-metoh tu dia pegang tangan. Dia buat guna tak? Tu petang tak? Tu petang. Hak jering tu hak dia tu dengan pisah tu ke mana? Dah sedap. Setengah orang ni tak boleh tak ada tu. Tak jadi nasi. Dah. Makruh. Budu pula. Budu lah. Saya tak beli budu, tapi kalau pergi rumah orang kat budu makan. Beli dah, tak beli. Tapi kalau pergi rumah orang ada budu, ada ayam, tak ada ayam tu tak laku. Tak laku ayam, laku budu. Tapi beli dah. Makan boleh. Dah yalah. Sedap jadi makruh je. Makruh tu larangan. Larangan, tapi larangan yang tak putus. Larangan yang tak putus. Jadi bukan bersih sangat budu-budu ni. Cuba kita tengok tempat dibuat. Orang katalah, saya tak pernah tengok. Orang kata kalau kita tengok tempat buat, tak makan lah dia kata. Wallahualam lah guna dia buat. Tapi kalau ada seduang, ada resedung, makan budu kiangnya, kejap berising lah. Selagi belacang. Tak, belacang sama kau. Belacang. Kalau pergi makan bakwan, jamu, sedap lauk ni. Sedap lauk ni. Keluar daripada kat jamu tu, berising. Sedap. Belacang banyak. Tu kadang-kadang nak ngajar dah mari ni, mari gatal geli mari ni. Biasanya belacang sama kau. Dia cara buat dia tu. Cara buat dia. Tapi kalau kita makan jamu, kalau sedap tu biasanya macam mana? Sebab dia benda yang kurang. Mana kalau doktor kau, dia tak kenang lah benda-benda gitu. Doktor tak kenang lah kesihatan. Sebab apa? Benda yang syarak larang makan ni adalah hak masalah peta jering tu kerana bau. Faham tak? Kalau macam budu apa ni, dia kerana dia punya cara tu kurang sedikit. Kurang. Jadi kalau dengan kesihatan tu dia tak berapa. Jadi hak syarak benci ada sebab. Syarak benci ada sebab. Tapi cuma syarak larang yang tidak putus. Tidak panggil makruh. Atau mana apa tu? Hak syarak berat belaka tu. Tinggal satu je. Harus. Syarat berat ke mana? Syarat memberati kita akan buat ke? Syarat memberati kita akan tinggal? Bukan harus. Tak. Syarat tak berat dalam mana tu? Berat sebelah buat pun syarat tidak. Berat sebelah tinggal pun syarat tidak. Tapi sebab apa kita panggil hukum taklifiyah 5? Wajib sunat betul, berat pada buat. Haram makruh betul, berat pada tinggal. Yang harus satu tu tak ada berat mana-mana. Kenapa masuk dalam hukum taklifiyah juga? Hukum berat juga dia panggil. Dia masuk dalam hukum taklifiyah juga, nama je. Sebab dia panggil atas jalan taghlib. Dan kalau hak 4 tu taklifiyah, hak 1 tu masuk sekali. Masuk dalam nama hukum taklifiyah. Hukum berat, walau harus tidak, bukan hukum taklifiyah sebenar-benarnya. Sebab benda harus tidak berat pada buat dan tidak berat pada tinggal. Buat boleh, tinggal boleh. Itu bukan hukum taklifiyah. Tapi kenapa masuk dalam hukum taklifiyah yang 5? Dipanggil hukum berat ni. Sebab pakar masuk sekali lah. Sebab 4 tu hak taklifiyah, berat pada buat, berat pada tinggal. Hak 1 ni pakar masuk dalam tu, panggil hukum taklifiyah yang 5. Hukum syarak yang 5. Wajib, sunat, harus, haram dan makruh.
Tapi sini dia ambil satu je. Hak wajib pada syarak. Sebab bicara dalam kitab kitanya adalah berkaitan dengan permulaan yang wajib pada syarak adalah mengenal Allah. Apa makna wajib pada syarak? Dan erti wajib pada syarak itu barang yang diberi pahala. Barang yang diberi pahala atas mengerjakan dia, yakni kerana mengerjakan dia. Mengerjakan barang tu. Kerana mengerjakan dia. Dan diseksa, yakni yang dijanji seksa. Bukan kena seksa selalu. Ke mana? Tak semayang, seksa lalu. Dijanji seksa pada hari akhirat jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana diseksa, yakni dijanji seksa atas meninggalkan dia. Atas yakni kerana meninggalkan dia akan perkara yang wajib. Dijanji seksa atas meninggalkan dia akan barang yang diberi pahala atas mengerjakan dia, atas barang. Contohnya di sini seperti mengetahui dengan ada Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui dengan ada Allah Subhanahu wa taala. Sifat wujud tu wajib pada akal. Mengetahui Tuhan bersifat dengan wujud tu, itu wajib pada syarak. Mengetahui dengan ada Allah, dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut kata mengetahui dalam kitab tauhid ni, mengetahui yakni mengetahui serta i'tiqad. Itu panggil mengetahui. Jangan lupalah dalam kitab tauhid sebut kata mengetahui yakni jazam yang putus, yang membetuli wakil, yang berdalil. Ingat dulu mengetahui dulu. Mengenal, mengetahui sama makna. Apa makna mengetahui? I'tiqad yang putus. Itu mengetahui dalam ilmu tauhid. Faham tak? I'tiqad yang putus. Kalau setakat zon berat di hati Tuhan ada, tak panggil mengetahui. Tak panggil mengetahui. Kalau pekoh dia panggil mengetahui dah. Itu pekoh lain. Kita tengok jam, tengok takwin, kita pun mengetahui masuk waktu. Yakin ke tak? Nak yakin ke mana? Sebab jam mungkin salah. Jam mungkin salah. Maka waktu dia panggil zon sahaja. Tapi pekoh panggil mengetahui. Walaupun zon sahaja, bukan yakin. Adapun mengetahui dalam tauhid, mengetahui adalah serta i'tiqad serta mengaku putus di hati, itu mengetahui. Jadi mengetahui dengan ada Allah Taala. Ada Allah tu wajib pada akal. Mengetahui serta mengiktikad tu wajib pada syarak. Kita pun berpegang Tuhan ada. Maka diberi pahala atas mengetahui itu. Diberi pahala. Kita berpegang Allah ada, diberi pahala. Bila diberi pahala? Selama kita berpegang Allah ada. Dan selama mana kita berpegang Allah ada? Selama mana kita berpegang Allah ada? Selama-lamanya lah. Ke pegang Allah ada kata, kemudian pegang Allah tak ada. Kita pegang selama-lama. Tetapi kita ingat Allah ada. Tu kadang-kadang ingat, banyaknya lupa. Tu bab syuhud, tu bab lain. Tu bab lain. Tapi kita i'tiqad di akidah kita Tuhan ada selama-lamanya. Tahu tak? Kita ingat syuhud akan ada Tuhan, itu bergantung pada dalaman masing-masing. Itu bab lain. Tapi kita pegang selama-lamanya Allah ada, Allah mengetahui, Allah melihat. Tapi kenapa kita melakukan perkara Allah larang? Sebab kita lupa akan Allah yang ada, Allah yang mengetahui, Allah yang melihat. Kita lupa akan Allah. Tapi kita berpegang dah Allah ada, Allah mengetahui, Allah melihat. Itu selama-lama kita berpegang. Tapi kenapa buat benda Tuhan larang? Sebab kita banyak lalai. Hati kita banyak zulmah, banyak lalai. Lalai itulah yang memudahkan syaitan memperdaya akan kita lupa tu. Itu bab lain tu. Tapi bab berpegang, mengetahui Allah ada, Allah mengetahui, Allah melihat, kita berpegang selama-lamanya, kita boleh pahala selama-lamanya. Ini pahala akidah ni.
Ini pahala yang paling besar sekali. Ini pahala yang paling besar sekali. Ini penting bab akidah ni. Tak ada baca apa-apa, Allah ada, Allah ada, Allah ada, tidak. Tapi pegangan kitanya, Allah ada, diberi pahala. Sebesar-besar pahala. Pahala tauhid ni lebih besar daripada pahala sembahyang lagi. Yang mana kita maklumlah, ibadah hak zahir yang paling besar pahala adalah sembahyang. Sembahyang hak paling besar kali pahala. Kita maklum tu. Tapi dengan tauhid, dengan i'tikad, tauhid yang lebih besar lagi pahala. Ada buat apa-apa? Tak ada buat apa-apa, kita berpegang. Kita berpegang, Allah ada, Allah mengetahui, Allah melihat, Allah kuasa semuanya, datang dari kekuasaan Allah semuanya, perbuatan itu pegangan kita. Itulah sebesar-besar pahala. Dan diseksa ni, dijanji seksa atas ketiadaannya, ketiadaan mengetahui dengan ada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dijanji seksa, bahkan kafir kekal neraka selama-lamanya. Ni hak wajib syarak pada usul agama, pada tapak agama. Tapi dalam ilmu tauhid ni ada juga porok dia. Ada juga dia punya cabang. Mana dia punya porok cabang dalam usuluddin? Berdalil. Berdalil itu porok cabang bagi usuluddin. Kita berpegang Allah ada, wajib pada syarak berdalil. Kita pun berpegang Allah ada beserta dengan berdalil. Berdalil itu boleh pahala. Tiba-tiba tidak berdalil, maka dijanji seksa, yakni berdosa, tak hukum kafir. Sebab mengetahui dalil adalah porok dalam usuluddin, cabang dalam usuluddin. Adapun mengetahui dan berpegang Allah ada, tu tapak agama tu. Tak ada tu, bukan kata dijanji seksa, bukan kata berdosa, kafir, kekal neraka selama-lamanya. Sebab tu usul. Hak wajib pada syarat, hak bab usul agama. Diberi pahala pada mengetahui, berpegang dan dijanji seksa atas keadaan ini, hukumnya kafir sebab dia tidak ada usul agama. Bukan cabang bagi forok bagi usul agama, bukan. Sekarang ni kita mengetahui Allah ada, wajib pada syarak. Berdalil Allah ada tu dengan ada makhluk, wajib pada syarak. Tapi hak berdalil ni dia punya cabang dia. Kita berdalil ada Allah dengan ada makhluk, tu besar pahala kita berdalil. Tapi kata ada dalil, berdosa kita. Dia janji seksa atas ketiadaan berdalil tu. Itu wajib syarat pada hak forok dalam usuluddin. Dalam usuluddin ni pun dalam tapak agama ada porok dia juga, ada cabang dia. Cabang contoh tadi hak berdalil, itu cabang dia. Berpegang Allah ada, itu usuluddin. Berpegang sebesar-besar pahala, dan kalau tidak berpegang maka hukumnya kafir, kekal neraka selama-lamanya. Hak tu erti wajib pada syarak. Dan erti wajib pada akal itu barang yang tiada tasawur, tiada tergambar pada akal ketiadaannya. Itu wajib pada akal. Mana kita suluh ke akal, perkara tu mesti ada. Nak kata tak ada, tak tergambar di akal kita. Itu wajib pada akal. Dia ada satu laginya, hukum adah. Tak ada dalam kitab Faridatul Fara'id ni. Dia ada 3. 1 hukum syarak, 5. Tadilah. Yang kedua hukum akal, 3. Wajib akal, mustahil akal, harus akal. Satu lagi hukum adah. Hukum adi dia panggil. Hukum adah ni ada 3 juga. Wajib adah, mustahil adah, harus adah. Itu ada dalam kitab Al-Misbahul Munir. Kitab Tauhid. Hak karangan almarhum Babazi Paluh Kota Baru. Babazi Paluh Kota Baru ni mertua kepada Baba S Panjang. Baba S Panjang tu menantu kepada almarhum Babazi Paluh, pengarang kitab Al-Misbahul Munir. Adalah Al-Misbahul Munir, wajib syarak 5 di huruf belaka, wajib akal 3, wajib adah 3. Tapi kita ni wajib syarak pun, hukum syarak ambil hak wajib je. Hukum akal barulah ambil
ketiga-tiga wajib akal, mustahil akal serta harus pada akal. Wallahu a'lam.